Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajarah mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahu azim. Saya mulakan kuliah pada malam ini dengan membaca ayat 35 hingga 38 surah An-Nur. Ya. Ayat ini juga dibawa di dalam kitab Tarbiyatun Ar-Ruhiyah Syekh Sa'wa. Ya. Ayat ini dibawa ya oleh Syekh Sa'wa itu ialah beliau menyatakan bahawa inna fahma hadhil ayati min a'zamil auni ala fahmi fadilat qadiyatil qulub wa qadiyatis sayr ila Allah azza wa jalla. Ya. Ayat ini menurut beliau, kata Syekh Sa'wa, ialah ayat-ayat untuk kita faham bila kita berusaha untuk memahami perkara berkaitan dengan hati dan juga perjalanan hati menuju kepada Allah. Ya. Jadi saya ambil masa sikit sebelum masuk dalam kitab kita pada hari ini, di mana dalam ayat ini sebenarnya nak menceritakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Nurun itu ya, dari segi tafsirannya Allahu munawwirun. Ya, Allah itulah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Masalun nurihi, umpama cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu kamishkatin, umpama miskat. Ya. Miskat ini ialah satu lubang yang tidak tembus angin. Macam mana nak faham? Tak apa. Fiha misbah, dalamnya ada lampu. Yang lampu ini di dalam zujajah, dalam bekas kaca. Mana nak faham? Ini Allah nak beri pelambangan, saya beri ringkas ya. Mishkat ini bermaksud ialah, cuba tuan-tuan bayangkan, tengok daripada luar, nampak ni masjid kita ada cermin ni kan. Okey. Daripada luar boleh nampak ke dalam ataupun dalam nampak keluar, betul tak? Okey, tuan-tuan duduk di luar, bayangkan sekarang ni duduk di luar. Dia tak tembus tu, tak tembus udara lah. Tapi boleh nampak. Okey, apa yang dinampak ke dalam tu? Telik-telik tengok ada lampu. Okey. Sekarang kita nak bahaskan ayat ini ialah kata ulama ya. Contohnya dalam Nasafi, Ibnu Katsir. Inilah ibarat seorang yang beriman kepada Allah SWT. Punya bersihnya orang beriman yang yakin pada Allah SWT. Maka dilihat di dalamnya ada zujajah, ada kaca. Ya. Kaca di sini ialah hati. Ya. Dan dalam kaca tu pula, ni kalau dekat negara Arab dia ada lampu. Yang dululah dia ada pelita kaca, pasal tak? Cuba bayangkan pelita kaca tu, lepas tu dia ada minyak zaitun, lepas tu dia ada sumbu. Ayat ini turun macam itulah. Dalam konteks kita ni maknanya kena moden sikit lah. Tengok ada lampu, lampu Kalimantan, gitu. Dah ada lampu, lepas tu bercahaya pula. Itulah ibaratnya Allah SWT ibaratkan orang yang mendapat hidayah Allah SWT ni, dia tu pun bersih ya, dan mempunyai hati yang bersih, dan hati yang bersih itu bercahaya pula bila dah dapat hidayah daripada Allah. Boleh sikit-sikit ya. Ka'annaha kaukabun durriyun, seolah-olah ya,
Zujajah tu, ya, lampu tu seolah-olah bintang yang bergemelapan, ya, di langit, punya cerahnya cahaya tu. Yuqadu min syajarah, sumber cahaya tu daripada pokok yang berkat. Ya, apa pokok berkat ni? Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pokok zaitun. Mana kalau jual minyak zaitun boleh lah ambil ayat ni. Ya, tapi maksud dia ialah, ya, pokok ni pula, mana sumber cahaya tu datang daripada pokok, ya, zaitun yang tidak ke timur dan tidak ke barat. Ya, dia berada di tengah-tengah. Ya, Syekh Said Anwar beri pandangan, itu pandangan yang barulah, iaitu syariat Allah SWT ini dia tidak ke timur dan tidak ke barat. Timur itu ialah pusat kepada komunis. Barat itu ialah kapitalis. Maknanya dia sumber dia Islam. Islam tak bercampur dua ni. Tu dia. Okey. Yakadu zaituha yudhi'u walam tamsashu narun. Ini semua metafor lah ke? Yang tinggi nak faham ni. Saya cubalah untuk bawa kefahaman tu. Sebab kita berbicara soal tasawuf ni, dia nak bersihkan hati. Ni Allah dah beri panduan ni. Ya. Di mana minyak zaitun tu sendiri, kalau tak dinyalakan api pun, dia pun jernih. Boleh faham tak? Tengok minyak zaitun, kalau tak bubuh api pun, tak letak cucuh api pun, dia dah jernih. Ni kata ulama, itulah syariat Allah SWT. Ya. Kalau dicantum pula dengan api, dia lagilah percaya. Sebab tu Allah sebut nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Iaitu apa? Dahlah percaya, beriman kepada Allah SWT, beramal pula dengan Quran. Bila kita memegang, ya, Islam ini, maka bersihlah hati kita. Ditambah pula kita mengamalkan apa ada dalam Quran, maka bertambahlah cahayanya kita. Tu dia. Nampak? Tetapi may yasha, kepada siapa? Nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Allah beri petunjuk dengan cahayanya ini kepada yang siapa yang Allah kehendaki. Ada orang tak dapatlah cahaya ni, tak dapat hidayah. Sebab tu kita bersyukur dapat hidayah. Ya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Allah memberi perumpamaan, pelbagai perumpamaan kepada manusia. Allah itulah bikulli syai'in alim, pada tiap satu Maha mengetahui. Fi buyutin. Kat mana nak dapat ni? Nak dapat cahaya ni kat mana? Fi buyutin azinallah. Di rumah-rumah yang Allah mengizinkan, dimuliakan namanya, dimuliakan Allah dan disebutkan namanya. Kat mana? Masjid. Maknanya orang nak mendidik hati ni, jangan jauh daripada masjid. Pergi bertabur kat gua lah, apalah. Masjid tak pergi. Cakap apa sedap. Melanggar pada Quran. Quran sebut ni. Ni Quran ni. Ya? Boleh. Memang jelas dah sebut dah. Ya? Okey. Dan orang yang berada di dalamnya, apa dia? Di dalam tu, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbihlah padanya pagi dan petang. Mereka ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi kata Syekh Said Anwar sebutkan, yusabbihu tu bil ghudwi wal asatu ay bi ada'i shalah fiha salatul fajri wa ghairiha. Dengan mereka itu melaksanakan sembahyang subuh dan yang sembahyang-sembahyang yang lain. Nampak? Sembahyang. Orang kata nak bersih hati apa semua, sembahyang. Bukan tak sembahyang, kena sembahyang Allah sebut. Ni semua bila tak belajar, tak ngikut betul, dia reka sendiri je. Saya tasawuf tinggi, jadi tak sembahyang lah.
Ada pula gitu gaya. Ni. Ya. Rijalun la tulhihim tijarah. Lelaki yang tidak dilalaikan mereka itu dengan perniagaan dan jual beli daripada ingat kepada Allah dan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Mereka itu takut pada hari yang mata dan hatinya tak dapat melihat lagi dah, iaitu hari kiamat. Jadi sebenarnya nak kait apa ni? Baca ayat-ayat ni nak beritahu dengan kitab. Apa saya cuba nak kaitkan dengan kitab kita ni. Ustaz kata ngajar tasawuf, tak ada lagi cerita tasawuf, cerita buat semayang je. Betul tak? Bangun tidur baca doa tak masuk lagi. Tuan-tuan, ada dalam kitab ni tapi entah bila lah. Malam ni sebab nak cerita semayang, sunat, tasbih. Semayang lagi. Dulu suruh semayang sampai nak tidur baca Quran apa semua tak. Baru betul. Kata nak bersih hati kena solat. Kena banyak semayang. Dah zikir-zikir tu ustaz. Oh sekarang ni kat zikir. Zikir Allah, zikir hu apa semua. Ada. Tapi nak sampai ke zikir tu baca dulu depan ni. Yang jadi masalah bila nak melompat ni. Nak melompat terus. Hu ustaz, kita minat dengan waktu ustaz. Lepas ni kita nak buat zikir hu. Awak hu apa? Semayang tasbih pun tak buat lagi. Semayang tu tak buat lagi. Jadi malam ni kita masuk bab semayang rupanya. Saya nak menyebutkan, nak menguatkan apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali daripada Syekh Abdul Samad Palembang. Ayat Quran ni menyebutkan. Ini khusus dalam kitab ni. Ni kitab ni. Ni kitab ni Arab. Kitab Syekh Anwar ni, kitab tasawuf juga ni. Dia ada satu bab je. Dia nak menceritakan ayat ni yang dibacakan tadi panjang yang saya baca tu, nak mengabarkan mendapat cahaya yang terang, hati bercahaya tu macam ni. Rupanya apa? Datang daripada rumah-rumah Allah. Dan di dalam rumah-rumah Allah tu orang sembahyang pagi dan petang, maksudnya 5 waktu tu sembahyang. Dan orang yang berada itu orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli daripada ingat kepada Allah. Perniagaan jual beli maksudnya dia dunia, tetapi dunia itu tak melalaikan dia. Tu dia, bukan tinggal buang dunia. Sebab itulah muslimin dan muslimat, dalam kitab kita ni memang banyak sangat amalan, betul tak? Nak mana buat pilihlah. Kalau boleh buat semua, buat semua. Tapi itulah Ustaz tak dan. Kalau tak dan, Ustaz sibuk ngat, banyak kerja. Buat masa sekarang sebab banyak kerja, buatlah mana yang sempat. Esok time dah tak sibuk, time pencen ke, dah ada dah kitab ni. Buatlah, alhamdulillah nak buat. Malam ni kita tengok, iaitu sembahyang. Kita masuk sembahyang, tuan-tuan sekalian, sembahyang tasbih, sembahyang sunat tasbih. Setelah pada pertemuan yang telah lalu, adab-adab tidur, habis dah tidur. Sampai jadi macam tak tidur lah Ustaz. Banyak betul ayat baca kan. Tapi jangan susah hati, memang baca lah. Banyak tu memang terus tidur terus. Orang mana payah nak tidur, ambil kitab ni baca. Memang insya-Allah lah mudah tidur. Okey, malam ni kita tengok fasal ke-9. Okey, dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab asal Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah tu Imam Ghazali. Syarah kepada Bidayatul Hidayah ni Syekh Abdul Samad Palembang. Jadi dah sebut di awal dulu, Syekh Abdul Samad Palembang ada tambah. Ada yang dia terjemah dan ada yang tambah. Ini yang tambah daripada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ditambah pada pasal ke-5, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin. Fasal ke-9, muka surat 93. Saya 93 lah. Tuan-tuan apa? 100 apa? Bayang 100 muka dah belajar. Hebat tuan-tuan ni. Mudah-mudahan samalah saya dan tuan-tuan dapat amalkan. Ada banyak lah ni. Fasal ke-5 pada menyatakan kelakuan salat tasbih dan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Perilaku solat tasbih itu seperti yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang ambil cara-cara solat tasbih ni daripada kitab Ihya Ulumuddin. Sebab dalam kitab Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah tu tak ada. Jadi dia nak panjangkan lagi dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni panjang, tuan-tuan. Lalu diambil lah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebutkan ada dua riwayat berkaitan dengan cara-cara semayang sunat tasbih. Tuan-tuan. Riwayat yang pertama, hendaklah engkau solat 4 rakaat. Maka jikalau engkau solat pada siang hari, maka lakukanlah 4 rakaat itu dengan 1 salam. Maknanya kalau solat sunat tasbih ni ikut riwayat pertama, ya, iaitu kalau kita semayang siang hari, buat 4 rakaat solat sunat tasbih. Ini biasa masyhur pada kita ni bila kita Ramadan sekali setahun. Tak boleh sekali setahun, sekali seumur hidup. Gitu tak boleh lah. Ini itu berdasarkan keimanan kita lah. Okey. Itu dia. Jadi kalau buat 4 rakaat ni 1 salam. Ya. Takbirnya adalah usalli salat at-tasbihi 4 rakaatin sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Maksudnya sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Okey? Tu dia. Dan jikalau engkau solatkan pada malam hari, maka engkau lakukanlah 4 rakaat itu dengan 2 kali salam. Kalau buat malam, 2 kali salam. Dan tiap-tiap 2 rakaat itu sekali salam. Ya, 2 rakaat ya. Ya. Takbirnya ialah usalli salat at-tasbihi raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Maksudnya sahaja aku solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah SWT Allahu akbar. Ini kita tahu, kita ulang balik, kita ngulangnya. Ya. Tu dia. Okey. Maka hendaklah engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram itu doa iftitah yang masyhur. Lepas takbiratul ihram, bacalah doa iftitah yang kita lah, ya, macam kita baca yang biasa kita buat. Atau dia beri cadangan, ataupun baca yang ini. Ikutlah mana-mana boleh. Atau pendek ni pendek. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maksudnya maha suci engkau ya Allah, ya Tuhan kami, dan segala puji bagimu dan keberkatan namamu, segala ketinggian buatmu dan tiada Tuhan melainkanmu. Pilihlah sama ada doa iftitah yang biasa kita baca, Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu boleh, ataupun nak baca yang ni. Okey. Kemudian lepas tu buat apa? Buku ni kan dia, sebab tu dia SOP lah, mudah je buat je. Dia tak adalah bahas banyak-banyak. Kemudian kau baca Fatihah. Selepas takbiratul ihram tu baca Fatihah dan surah. Dan yang terlebih utama bahawa engkau baca selepas daripada Al-Fatihah itu. Surah apa nak baca ni? Tunggu. Tapi tak apa, banyak option ni, bagus. Dia tahu dah kita. Ya. Selepas daripada Fatihah itu, pada rakaat yang pertama surah Yasin. Pada rakaat yang kedua surah Waqiah. Pada rakaat ketiga surah Ad-Dukhan. Dan pada rakaat keempat itu Tabarakallazi biyadihil mulk. Kita pun nyanda selalu Ustaz. Nak kata nak jadi ahli sufi. Tak ngapai. Okey, tak apa. Memang dia baru tahu. Ataupun ni ataupun ada, bila ataupun ada option lah ni, ada pilihan. Engkau baca pada rakaat yang pertama selepas daripada Al-Fatihah itu surah Ad-Duha. Ini boleh. Ni kita boleh senyum. Ad-Duha. Pada rakaat yang kedua Alam Nashrah. Okey, dapat. Pada rakaat ketiga Inna a'tainakal kautsar. Pada rakaat keempat Idza jaa nasrullahi wal fath.
Ini boleh. Ini boleh. Okey. Ataupun baca pada rakaat yang pertama, banyak beri pilihan ni. Apa dia? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada rakaat kedua, wal adiyat. Pada rakaat ketiga, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan pada rakaat keempat, qul huwallahu ahad. Ada lagi pilihan. Ataupun baca pada rakaat yang pertama, ini banyak option ni. Alhaakumut takasur. Ini okey. Ini lagi okey Ustaz. Dan pada rakaat yang kedua, wal asr. Okey. Dan pada rakaat ketiga, qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Dan pada rakaat keempat, qul huwallahu ahad. Nampak kaya option terakhir tu ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, buatlah mana pun. Buat, yang penting buat. Mulakan yang biasa dululah. Dah sampai satu tahap esok, mungkin. Macam nak tidur lah, adab kita tidur. Kan berapa surah ada? 3 kul dulu. Dah lama-lama esok, ya. Maka masuklah. Nak tidur ni, cerita tidur. Baca apa? Surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Dah meningkat dah. Dia akan sampai tahap tu. Ya. Supaya orang berzikir lah. Nak sampai Allah tu, zikir dulu. Ya. Zikir Allah tu orang berada mula dah duduk di makam fana. Ada pula gitu Islam. Tak. Ya. Bila dah terlalu kuat ingatan kepada Allah SWT, sebab tu tak sebut dah. Ya ingat Allah. InsyaAllah sampai lah tuan-tuan ke bab tu. Sebab apa saya terpaksa lah cerita. Ya. Kena cerita sebab dia keluar dalam media sosial. Bila keluar media sosial, orang yang menghentam tu dah tak ada ilmu. Ya. Kalau ada ilmu pun dia tak belajar bab tu. Itulah khabar. Jadi bila tak belajar, memang dia kutuk lah. Benda gitu. Gitu aja. Kita pun benda jenis tak zikir gitu. Kita tak belajar. Kalau sebab hantar boleh. Hantar pula. Boleh. Ulama kata. Sebab dalam Quran ni, la ilaha illa anta. Nampak? Tapi tak ada lah kita, ustaz cakap, saya suka ustaz. Zikir orang sini semua lain macam bunyi. Siapa ajar? Ustaz kami ajar. Sudah ledak. Kalau khabar itu orang duduk di makam, orang yang macam mana? Sibuk je sini, tiba orang luar datang. Sini dah belajar lain aku. Anta. Bahaya kawan kena tangkap lah akhirnya. Ambil tarik tauliah kawan rasanya. Saya bukan suruh gitu, tapi kalau kita tak ada ilmu bab tu, kita jangan kata. Itu dia saja. Ada pun kita ni nak semayang tadi pun ambil option terakhir. Nak semayang ni surah tu ambil option terakhir. Jadi tak payahlah, itu maksudnya. Faham maksud saya? Jadi gitulah maknanya. Tapi better than nothing. Lebih baik buat daripada tak buat je. Bila ada kelapangan. Doa pada Allah, mohon pada Allah. Tapi benda akhirat ni memang kita kena cari betul masa. Betul tak? Kalau kita nak tunggu lapang, rasa entahlah malaikat maut datang lapang, tak tahu. Tak. Sebab akhirat ni memang itu kena cari juga. Cari juga. Cari juga. Bila nak buat ni? Tasbih ni bila nak buat? Ramadan Ustaz. Maknanya ada kat cerita-cerita tu. Ramadan. Okey lah tu. Tunggu Ramadan. Lepas ni kita try lah. Display try. Kita buat. Ambil ringan ni buat apa. Okey. Semua bacaan ini iaitu doa yang kemudian daripada takbir dan surah selepas daripada Al-Fatihah. Semuanya hamba naqal daripada risalah karangan murid Syekh Ahmad Kushashi pada menyatakan bicara solat tasbih. Dia ada reference dia. Rujukan ni dia kata, Syekh Samad kata, rujukan yang diambil ini naqal daripada risalah karangan murid Syekh Ahmad Kushashi pada menyatakan bicara solat tasbih. Berkemungkinan anak murid Syekh Kushashi ini ialah Syekh Abdul Rauf Singkil. Ada yang apa nama kaifiat ni. Tu dia. Kemudian baca olehmu selepas daripada Fatihah dan surah itu. Ini saja kita ngulang ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 15 kali. Selepas
selepas surah Fatihah. Mula doa iftitah. Pada doa iftitah Fatihah, kemudian surah. Lepas surah tu bacalah ni tasbih ni. Berapa kali? 15 kali. Ya. Okey. Kemudian rukuk. Dan baca olehmu dalam rukuk itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian baca olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim berapa kali? 10 kali. Kemudian i'tidal. Ya. Serta mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca lagi tasbih ni tadilah. Ya, berapa kali? 10 kali. Kemudian kau sujud serta mengucap dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian kita bacalah tasbih tu tadi berapa kali? 10 kali. Kemudian engkau duduk antara dua sujud serta baca olehmu rabbil firli warhamni wajburni, doa antara dua sujud lah, ya. Kemudian baca olehmu tasbih tu berapa kali? 10 kali. Kemudian engkau sujud yang kedua serta mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, ya. Kemudian baca lagi tasbih 10 kali. Kemudian sebelum kita naik, ya, kepada rakaat kedua, kemudian maka engkau duduk istirahah. Duduk tu namanya duduk istirahah. Dan baca olehmu, ya, di dalamnya itu subhanallah. Maknanya tasbih tadi berapa kali? 10 kali. Jadi berapa dah? Semuanya jadi berapa? 75 tak? Tak? 75 dah, betul? Akan 75. Ayat. Inilah rakaat yang pertama dan perhimpunan tasbih pada rakaat pertama ini 75 kali tasbih. Okey. Kemudian kau pada rakaat kedua ini kita tahu ni ulang. Tapi saya saja bacakan ini sebab nak tengok jenis bentuk yang kedua pula. Berdasarkan riwayat yang kedua. Riwayat pertama ni riwayat Ibnu Abbas. Riwayat kedua riwayat Ibnu Mubarak. Tu dia. Kemudian kau pada rakaat kedua maka ulang semua seperti rakaat pertama itu. Selepas itu duduk tasyahud dan baca olehmu. Duduk tasyahud apa dia? Nak tahiyat lah. Duduk tahiyat tu, ya. Dan baca olehmu dalamnya, ya. Bacalah subhanallah walhamdulillah tasbih ni 10 kali. Selepas baca itu engkau baca tasyahud hingga akhirnya. Kalau ikut ini maknanya sebelum kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kita baca tasbih dulu 10 kali. Setelah itu habis tasyahud itu, maka engkau beri salam. Kemudian engkau perbuat 2 rakaat lagi seperti kelakuan 2 rakaat yang tersebut itu jua. Ni kan. Tak kira kalau kita buat siang 4 terus. Kalau kita buat malam kita buat 2-2. Gitu. Maka jadilah 4 rakaat itu 2 tasyahud dan 2 salam. Dan jikalau engkau kehendak 1 salam dan 1 tasyahud, maka tatkala selesai engkau daripada rakaat kedua itu serta tasbihnya, bangun kepada rakaat yang ketiga dan pada rakaat keempat serta baca tasbihnya seperti yang tersebut itu, lalu membaca tasyahud dan memberi salam. Sama jugalah. Maka jadilah perhimpunan tasbih dalam 4 rakaat itu 300 kali tasbih. 300 kali tasbih. Dan barang siapa lupa, sudah. Guna nak buat. Dan barang siapa lupa akan baca tasbih itu pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan pada rakaat yang kemudian supaya genap bilangan itu 300 kali tasbihnya. Contohnya, pada kita kata lepas surah tu baca 15 kali. Tak sempat, kita baca 10 kali. Patut baca 15 kali. Tabahlah kat mana-mana tempat. Kita lebihkan lah. Tak apa. Sebab kita lupa. Biasa dalam kaedahnya kalau kita lupa ni, ambil yang sikit, jangan ambil yang banyak. Nampak tak? Okey. Ikut macam mana nak bilang ni Ustaz? Sudahlah. Ikut masing-masing lah guna gaya. Kan? Jari ke, gitu-gitu ke, pandai-pandai lah. Jangan gerok-gerok pula. Satu tasbih ke. Pakai jari kita je kan. Dan sebagainya, ya. Tu dia. Okey. Inilah riwayat yang pertama daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu bersabda bagi bapa saudaranya,
Sayyidina Abbas bin Abdul Talib radhiyallahu anhu. Ini panjang ni. Saya ingat saya tak bacakan kot. Tuan-tuan baca terjemahan dia. Mana yang biasa, maknanya setelah saya baca kisah ni, tuan-tuan dapat menyahut. Maknanya macam dah tahu. Jadi, tapi ini riwayat siapa? Rupanya yang kita buat selama ni ikut riwayat Ibnu Abbas. Tuan-tuan bacalah ya. Ini saya tak bacakan. Hadis ni panjang ya. Okey, tengok muka surat seterusnya. Maka siapa mengerjakan solat tasbih itu? Apa tujuan solat tasbih itu? Nescaya diampuni Allah SWT baginya akan segala dosanya. Ya. Dan jika ada dosanya itu seperti buih di lautan dan seperti pasir yang di padang sekalipun. Tu dia. Sekarang nak menghapus, kita berusaha supaya kita ni dihapuskan dosa kita. Apa jalan ialah kita solat. Ya. Solat 5 waktu yang wajib memang jaga. Solat sunat rawatib. Kita dah bincang dulu. Nak buat 15 ke? Nak buat 10 ke? Nak buat 26 ke? Buatlah. Ya, sementara kita hidup ni, buatlah. Dan benda ni semua dalam kawalan kita. Tak adalah susah. Maksudnya nak pergi manjat bukit ke kan, dah orang faham kan? Oi, nak warak ni dalam Islam ni kena ada kerahiban. Kalau nak rahib, maknanya daripada boleh kahwin tak boleh kahwin, kerat, kasih. Susahnya ada kat Islam gitu. Tak ada. Ya. Jadi buat apa benda yang kita mampu buat? Solat. Solat ni macam-macam waktu atas kita sekarang ni. Ya. Contohnya malam ni solat sunat tasbih. Dan berkata Syekh Abu Talib Makki dalam kitab Qutul Qulub. Siapa ni kitab Qutul Qulub ni? Ini antara kitab yang banyak dirujuk oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali merujuk kepada Syekh Abu Talib Makki ni, kitab yang terkenal ialah Qutul Qulub. Ya. Beliau menyebutkan bahawa yustahabbu lahu an yusalliya salatat tasbih fi kulli jum'atin marrataini, marratan naharan wa marratan lailan, wa hiya 300 tasbihatin fi 4 raka'atin. In sallaha naharan la yafsilu bainaha bitaslim, wa in sallaha lailan sallama fiha salamaini. Maksudnya, sunat bagi seorang solat sunat tasbih pada setiap hari Jumaat. Maksudnya, ada maksud dia. Kena tanda kalau ada pen semua. Maksudnya sejumaat ataupun seminggu, bukan mesti hari Jumaat. Maksudnya sama ada hari Jumaat tu buat 2 kali ataupun satu Jumaat. Dia panggil satu Jumaat seminggu tu. Dalam masa seminggu tu. Buat 2 kali. Ya. 2 kali. Maksudnya nak sampai ke Jumaat tu maknanya Ahad, Sabtu, Isnin, Selasa, Rabu. Itu sama ada nak buat hari Jumaat tu 2 kali ataupun dalam masa seminggu tu 2 kali. Itu maksud dia. Ya. Sekali pada siang dan sekali pada malam. Iaitu 300 tasbih dalam 4 rakaat. Jikalau disolatkan akan dia pada siang hari, maka jangan diselangi antara pada setiap 2 rakaat itu dengan salam. Dan jikalau disolatkan akan dia pada malam hari, maka perbuat olehmu dengan 2 kali salam, iaitu setiap 2 rakaat 1 salam. Ya. Bolehlah azan. Silakan azan. Allah.
Allah. La ilaha illallah. Okey, kita sambung riwayat yang kedua pula. Maknanya cara pertama tadi itu Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas. Sekarang kita tengok riwayat yang kedua pula tentang solat sunat tasbih. Riwayat kedua, bahawa engkau solatkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga sama. Maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram tu macam saya sebutkan tadi lah. Sama ada takbiratul ihram ataupun takbir yang diajar dalam kitab kita ni. Okey. Ataupun engkau baca doa iftitah yang tersebut dahulu itu. Okey. Kemudian engkau baca. Dia lain. Dia beza dengan yang tadi. Okey. Kalau yang riwayat Ibnu Abbas tadi, baca tasbih itu selepas surah. Tapi kalau riwayat yang kedua ini, baca tasbih selepas doa iftitah. Boleh? Maknanya lepas doa iftitah, sebelum Fatihah tu dia baca dulu. Dahulu daripada membaca Fatihah dan surah, baca 15. Kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 15 kali. 15 kali. Okey. Kemudian kita baca Fatihah. Kemudian engkau baca Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu. Surah apa dah sebut dah. Okey, boleh Kemudian engkau baca tasbih itu 10 kali kemudian daripada Fatihah dan surah itu, padahal engkau berdiri. Ni dia lain sikit. Maknanya sebelum lepas doa iftitah 15 kali tasbih, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah, kemudian baca tasbih pula 10 kali. Okey? Nampak? Kemudian engkau rukuk serta membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, dan baca olehmu dalam rukuk itu tasbih itu 10 kali. Ni sama. Rukuk tu sama. Kemudian engkau angkat kepala serta membaca sami Allahu liman hamidah, dan baca olehmu dalam i'tidal itu tasbih itu 10 kali. Sama. Okey? Kemudian engkau sujud serta membaca subhana rabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian engkau baca olehmu akan tasbih itu dalam sujud itu 10 kali. Kemudian engkau bangkit duduk antara 2 sujud serta membaca duduk antara 2 sujud. Kemudian engkau baca tasbih itu di dalamnya 10 kali. Kemudian engkau sujud yang kedua serta membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi macam biasa, dan baca dalam sujud itu 10 kali. Ini sama semua kan? Kemudian engkau bangkit lalu berdiri betul pada rakaat kedua. Apa yang tak sama sini? Dia tak ada pada duduk istirahat tau. Ya, dia tak ada. Dia tak buat yang ni sebab dah cover di. Ya. Nampak? Sebelum Fatihah tu 15, lepas Fatihah dan surah tu 10. Dia dah baca kat depan. Ini riwayat yang kedua. Boleh okey. Mana? Yes. Dia cover tu lepas surah. Sebab yang 15 tu sebelum Fatihah. Tu dia. Boleh Demikianlah perbuat olehmu dalam rakaat yang kedua itu seperti rakaat pertama itu sehingga 4 rakaat. Maka jikalau engkau salat pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 1 salam dan dengan 1 tasyahud juga. Jikalau engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Ini kita tahu. Saya laju-lajukan Okey. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, hadza huwal ahsan. Hadza huwal ahsan. Wa huwa ikhtiyaru Ibn al-Mubarak. Dan riwayat yang kedua ini itu yang dah terlebih afdal. Ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali kata cara yang kedua ni ikut Ibn al-Mubarak itu yang lebih afdal. Sebab apa? Iaitu yang dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Maknanya
kita dapat faham sekarang ni, riwayat yang kedua ikut Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ni siapa? Sultanul Hadis. Sultanul Hadis. Nampak tak? Tu dia. Dan perhimpunan di dalam dua riwayat, pada 4 rakaat itu 300 tasbih, tak kisahlah. Dua-dua riwayat itu 300 tasbih. Dan jikalau solat 4 rakaat itu pada siang hari, maka iaitu dengan 1 salam jua. Dan jikalau solat pada malam hari, maka iaitu dengan 2 salam terlebih baik. Kerana datang daripada hadis Nabi SAW bahawa solat pada malam itu 2 rakaat. Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya wala haula quwata illa billahil aliyil azim, maka ia lebih baik. Sesungguhnya datang yang demikian itu dalam setengah daripada beberapa riwayat, maka solat tasbih ini dipilih daripada beberapa hadis Nabi SAW dan daripada beberapa perkataan jumhur ulama. Tu dia. Riwayat yang kedua ini iaitu dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf. Itu pasal kalau ikut maknanya Imam Ghazali pilih riwayat kedua. Dan inilah kata Syekh Abdul Samad Palembang, inilah riwayat yang dipilih oleh ramai ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, iaitu adik saudara Imam Ghazali, Imam Ahmad Ghazali, dan Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala yang mempunyai kitab yang bernama Qutul Qulub pada bicara ilmu tasawuf, dan Syekh Ahmad Al-Kushashi Al-Madani rahimahullah ta'ala dan yang lain daripada mereka itu. Okey. Adapun riwayat yang pertama, dah Ustaz, selama ni kita buat yang pertama tu. Okey, tak ada hal apa. Adapun riwayat yang pertama itu maka dipilih oleh beberapa ulama ahli fiqh seperti Syekhul Islam Zakaria rahimahullahu taala. Ini pun orang alim dalam mazhab Syafi'i, makamnya berdekatan dengan makam Imam Syafi'i di Mesir. Beliau ni dipanggil Syekh Bainal Hajaraini, syekh di antara dua hajar. Sebab tok guru Syekhul Islam Zakaria ni, tok gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan anak muridnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Sebab itu namanya dia panggil syekh di antara dua hajar. Tu dia. Umurnya panjang. Dan riwayat yang pertama tu yang kita buat tu, kita ikut yang tu lah sebenarnya. Tu dia. Okey. Demikian juga Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami pun cakap gitu kak. Ibnu Hajar Al-Haythami kata dia pilih yang pertama. Okey. Kata Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala dalam kitab Al-Tarshikh fi Salati Tasbih. Wa yanbaghi lil muta'abbidi an ya'mala bi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taratan wa bima amilahu Ibnu Mubarak rahimahullahu taala ukhra. Apa maksud dia? Jadi macam mana ustaz? Mana satu ni kita orang nak buat ni? Nak cara riwayat pertama ke cara pertama ke cara kedua? Dengar nasihat Syekh Tajuddin As-Subki. Dia kata apa? Dan sayugianya bagi orang yang berbuat ibadat bahawa terkadang ia mengamalkan akan cara solat tasbih yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala itu, dan terkadang ia mengamalkan cara yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala itu, kerana kedua-dua riwayat itu sabit daripada Nabi SAW. Dah, jangan gaduh. Orang kita mudah nak gaduh. Padahal dua-dua boleh, bahkan dicadangkan oleh Syekh Tajuddin Subki buat. Terkadang kita buat cara Ibnu Abbas, terkadang kita buat cara Ibnu Mubarak. Sebab dua-duanya ini datang daripada Nabi SAW. Jangan gomong, jangan gaduh. Orang kita mudah sangat gaduh saja, merugikan umat belaka. Gile-gile. Ataupun hari pertama buat gini, ataupun minggu pertama buat Ibnu Abbas, minggu kedua Ibnu Mubarak, minggu ketiga Ibnu Abbas, minggu empat Ibnu Mubarak. Stylenya. Jadi kita dah ada ilmu sekarang, jadi kita boleh pilih lah yang mana satu. Kalau orang cakap lepas pada ni guna gaya nak buat, kita dah tahu dah. Kita ada pegangan sekarang ni. Nampak tak? Tu dia. Syahdan. Saya nak habis kali ni tuan-tuan. Dan faedah salat tasbih keluar itu amat banyak. Setengah daripada itu disebut oleh murid Syekh Ahmad Al-Kushashi dalam risalahnya bicara salat tasbih. Panjang ni. Tuan-tuan baca ni ya.
Kesan dia apa? Saya baca jugalah. Ya. Adalah Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qusashi bin Ahmad Al-Madani rahimahullah ta'ala, kebanyakan dia menyuruh akan daku akan kekasih-kasihnya dengan mengerjakan solat tasbih itu, dan berkata bahawasanya berbuat solat tasbih itu mensabitkan taksir kesan yang besar pada membaikkan hati dan ruh dan rohani kita, ya, dan melembutkan akalnya. Nak melembutkan hati, guna gaya semai sunat tasbih. Ni dia. Dan solat tasbih itu solat yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akalnya, dan memperlakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah dan terpelihara daripada segala seteru. Tu dia, tuan-tuan sekalian. Ya. Disebutkan oleh setengah ulama yang soleh-soleh daripada ahlul kamal, yakni orang sempurna, bahawasanya bagi solat tasbih itu doa yang dibaca dengannya kemudian daripada salam, iaitu doa yang dibaca oleh kutub, iaitu penghulu segala awliya. Dan bagi doa ini berapa rahsia. Jadi dalam kitab ni disebutkanlah rahsia-rahsia doa sunat tasbih itu. Baca. Dan yang menarik dalam kitab ni tuan-tuan, tengok. Saya tak payah syarah ni. Ni doa ni dia panggil doa Rijalul Ghaib. Sudah. Doa Rijalul Ghaib. Kalau kita faham bahasa Arab, siaplah kawan. Wah, dibahasnya kawan. Rijal ni lelaki-lelaki. Ghaib ni ghaib. Sudah, lelaki ghaib. Ini ustaz ni pengikut Ustaz Muaizat dia ni kan. Kawan-kawan. Doa ni dalam kitab ni sebut. Saya tak baca, tuan-tuan baca ni. Okey, apa kelebihan doa ni? Menurut setengah ulama yang soleh, barang siapa berkehendak suatu hajat, barang apa hajat, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dengar, kita ni banyak hajat ni. Nak hajat dunia ataupun hajat akhirat. Sama ada hajat menghasilkan sesuatu manfaat atau menolak bala, dengan syarat jangan maksiat, jangan hajat maksiat. Okey, sama hajat tu hajat yang kita nak manfaat ataupun nak tolak bala, maka hendaklah engkau rupakan, gambarkan hajatmu itu dalam hati. Nak benda ni dalam hati. Bayang nak benda. Nak naik pangkat, dia kata. Contohnya. Nak benda, nak kahwin selagi. Contohnya. Contohnya. Jangan marah muslimat. Contohlah. Ni. Ni dah dalam kitab sebut. Hajat dunia ataupun hajat akhirat. Okey. Maka hendaklah engkau rupakan gambarkan hajatmu itu nanti. Maka engkau baca doa kutub ini. Ni doa ni. Baca doa ini, nescaya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir dan tiada batas yang zahir, iaitu dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah SWT, dengan tiada boleh dikira-kira dengan barakah doa ini. Wallahu a'lam. Tapi sebelum nak baca doa ni, semayanglah sunat tasbih dulu. Ustaz, saya panjang baca daripada tadi, daripada lepas maghrib sampai sekarang. Doa ni lah saya memang cari betul. Tapi dia ambil yang hujung pula. Dia sebelum nak dapat dalam kitab ni sebut, sebelum nak doa ni, semayang sunat tasbih dulu. Nampak? Jadi tuan-tuan sekalian, kita dah tahu dah nak buat sunat tasbih jenis mana. Riwayat Ibnu Abbas ada, riwayat Ibnu Mubarak ada. Ya? Jadi tuan-tuan sekalian, saya daripada awal dah saya sebutkan, inilah tasawuf punya. Iyalah. Suruh semayang. Faham tak? Ada sebut dah ayat Quran, semayang. Imam Ghazali daripada awal sampai sekarang semayang. InsyaAllah kita berjumpa pada pertemuan akan datang. Semayang istikharah pula, semayang lagi. Bila ustaz nak cerita bab hati ni, sabar dulu. Ni semua yang kita boleh buat yang zahir, ketaatan yang zahir. Nanti barulah masuk tu zikir Allah, ada dalam kitab ni. Faham tak? Jangan melompat-lompat. Asal melompat-lompat tu yang tak reti dengan bergeruk lah apalah semua. Sebabnya melompat-lompat. Tu jadi buruk sebab dia melompat. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.